Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, Hardi Suhaimi, Salabia Saad, Galih Spirit, Anita Maizan, Zuraida Siddiq, Habibah Abdul Aziz, Rukumah Yusof, Galih Spirit, Zaliha Kamaruddin, M. Nasir Harun, Jamalia Manab, Zainur Rafa, Anas Sukaimi, Muhammad Badrul Syam, Nizam Rahadi, Ummi Zayhadi, kemudian Zainun Hadi, Rusnani Kia, Hasiah Nun, Bazid Aziz, Salina Muhammad Noor, M. Nasir Harun, Ummi Akasha, Rujilah Muhammad Yusuf, Farida Hamdan, Safia Sapian, Zainab Mahmud dan juga sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang memberi salam, mohon jasa baik untuk bantu share dan kongsikan. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Marilah sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama. Hari ini kita telah tiba pada muka surat 132. Muka surat 132. Pada muka surat 132, Imam Nawawi masih membawakan riwayat-riwayat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Riwayat-riwayat yang berkenaan tentang zikir-zikir yang berkaitan dengan rukuk. Lalu kita telah baca zikir yang kita biasa baca, Subhana Rabbiyal Azim. Kemudian kita telah sebutkan zikir tentang Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Kemudian zikir yang ketiga, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Maka ini zikir-zikir yang kita telah belajar. Selain penambahan, selain daripada Subhana Rabbiyal Azim yang kita biasa baca dan yang dibaca 3 kali berdasarkan riwayat yang ke-130. Pada riwayat 133, Imam Nawawi membawakan zikir yang lain yang berkenaan tentang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berkenaan tentang zikir ketika mana rukuk. Kata Imam Nawawi, disampaikan dalam kitab As-Sunan dengan lafaz. Baris yang pertama, muka surat yang ke-132, disampaikan di dalam kitab As-Sunan dengan lafaz khasha'a sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Lebih kurang sama, hampir sama dengan zikir yang ke-132, akan tetapi ada sedikit sebanyak perkataan yang berbeza. Maka di sini kata Imam Nawawi dalam riwayat dalam riwayat As-Sunan, apa kata Imam Nawawi? Bahawa ada dengan lafaz yang keempat. Apakah lafaz yang keempat? Sama-sama sahabat ikut. Khasha'a sam'i. Khasha'a sam'i. Sebentar, ahlan sebentar.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana sekarang? Adakah masih sangkut-sangkut? Sebentar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adakah masih sangkut-sangkut? Mohon maklum balas sahabat-sahabat. Memang dia tulis kat sini pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Internet connection is unstable. Okey. Adakah sekarang dah okey ataupun bagaimana? Sangkut-sangkut lagi. Mohon maklum balas sahabat-sahabat sebab saya dah tukar kepada wifi. Betul, hujan lebat. Shah Alam hujan lebat. Semenyih pun hujan lebat. Tadi saya pun daripada Semenyih ke Shah Alam lebih kurang 2 jam. Lebih kurang 2 jam. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Suara putus-putus. Hujan. Lain sangkut beberapa kali. Okey. Mida Sabri kata suara jelas. Syed Ahmad kata dah okey. Sekarang dah okey. Zainab Mahmud kata Perak clear. Kata Mida Sabri. Okey. Lalu saya harap ianya adalah okey. Saya pun tengok skrin. Okey dah okey kata Jamalia Manap. Ketika ni okey. Mohon maaf memang hujan lebat hari ni. Lalu kita telah tiba pada muka surat yang ke-132 pada riwayat yang riwayat yang ke-133. Maka ianya ada persamaan perkataan di antara riwayat 133 dengan 132. Namun ada perbezaan. Sebab itu Imam Nawawi rahimahullahu taala bawakan riwayat 133 tasbih dalam rukuk ini. Apakah dia? Mohon sahabat-sahabat ikut saya. Apakah dia? Khasha'a. Sama-sama sahabat ikut. Khasha'a, sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Apakah terjemahannya? Maka kata dalam doa ini Nabi SAW mengajar kepada kita, khasya'a sam'i, Allah telah tunduk. Apa yang telah tunduk? Sebab kita waktu dalam rukuk tu kita berada dalam situasi rukuk, situasi tunduk. Separuh badan kita berada dalam keadaan tunduk, dalam keadaan rukuk. Maka adakah sekadar anggota zahir itu sahaja yang tunduk tetapi yang lain tidak? Maka sebab itulah disebutkan di sini Nabi SAW mengajar kepada kita apakah doa dia. Doanya adalah khasya'a sam'i. Khasya'a sam'i, telah tunduk. Apa yang telah tunduk? Sam'i, pendengaranku. Ya Allah, pendengaranku pun tunduk sebagaimana tunduknya akan anggotaku sekarang ini. Wa basari, mataku pun telah tunduk ya Allah. Wa mukhi, akalku juga telah tunduk ya Allah. Wa azmi, tulang belulangku juga telah tunduk ya Allah. Wa mastaqallat bihi qadami, dan apa-apa yang diangkat oleh kedua kakiku juga telah tunduk. Tunduk kepada siapa? Tak lain tak bukan di hujung doa itu kita mengaku lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan semesta alam. Lalu doa ni sangat bagus. Kenapa? Mengingatkan kita bukan sekadar kita zahir yang berada dalam keadaan rukuk, tetapi semuanya berada dalam keadaan tunduk kepada Allah. Daripada mata, pendengaran, kaki, tulang belulang, akal, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu siapa yang nak azam untuk amal? Ada tak yang dah mula amalkan doa yang kita belajar semalam? Doa yang riwayat 132 dan 131. Riwayat 129 dan 130 memang semua amal. Tapi ada tak yang dah mula amalkan riwayat 131 dan 132? Adakah yang dah mula amalkan? Kalaulah tak ada, maka siapa yang nak mula amalkan? Walaupun contohnya kita mula dengan satu, ataupun kita mula dalam keadaan membaca, lihat kita tulis ataupun printkan, kita tampal di atas meja di hadapan kita, ataupun pada waktu itu pada sesuatu tempat yang berhampiran dengan kita, maka kita cuba untuk amalkan insya-Allah. Dan saya juga azam untuk istiqamah, sahabat-sahabat juga azam untuk amalkan. Kenapa? Sebab ini adalah yang kita dah belajar juga, bahawa sebenarnya sekurang-kurangnya seumur hidup sekali, kata Imam Nawawi.
Seumur hidup sekali, ada kata Imam Nawawi. Lalu siapa yang azam untuk amalkan? Maka angkat tangan. Tapi bukan angkat tangan depan kamera ni, tidak. Nanti anak beranak tengok rasa pelik pula. Angkat tangan dalam bentuk komen tu. Angkat tangan, insya-Allah. Moga-moga kita amalkan. Dan juga doa-doa yang lain. Jangan pula kerana kita dah belajar dibiarkan begitu, tetapi cek balik apa doa yang aku boleh amalkan hari ni. Walaupun dalam keadaan baca tengok, walaupun dalam keadaan belum hafal. Kerana amat rugi, kita dah belajar, kita dah tahu, Allah dah kurniakan kita kelebihan ilmu, namun pada waktu itu kita tidak bawakan dalam bentuk amalan. Maka ini doa yang keempat ketika mana rukuk. Doa yang Subhana Rabbiyal Azim tu memang kita. Terima kasih Laila, Umar, Jamaliyah, Manab. Dan mohon sahabat-sahabat aminkan untuk sahabat-sahabat kita. Okey, maka ini adalah riwayat yang ke-133. Seterusnya, pada riwayat yang ke-134, Imam Nawawi membawakan satu lagi doa pada riwayat 134. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, pada riwayat 134 disampaikan dalam Sahih Muslim, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, bahawa dalam rukuk dan juga dalam sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa berikut. Ini satu lagi doa yang zikir yang mungkin kita tak pernah tahu, tetapi zikir ni famous. Zikir ni adalah zikir yang famous. Dan lalu Nabi SAW baca juga ketika mana dalam rukuk. Maka apakah zikirnya? Sama-sama sahabat ikut. Subuhun Qudusun Rabbul Malaikah Warruh. Subuhun Qudus Rabbul Malaikah Warruh. Apakah terjemahannya? Terjemahannya berbunyi, subuh, wahai zat yang maha sempurna. Kudus, wahai zat yang maha suci. Rabb, Tuhan. Rabb, al-malaikah, kepada para malaikat. Warruh, dan juga Tuhan kepada malaikat Jibril. Masya Allah. Lalu ini dia zikir yang kelima. Zikir yang pertama, Subhana Rabbiyal Azim. Itu memang kita biasa baca. Daripada kecil kita amalkan itu. Kemudian yang kedua kita belajar bahawa Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma firli. Kemudian yang ketiga, Allahumma laka raka'tu punya zikir. Yang keempat yang kita baru baca sebentar tadi, khasha'a sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Ini adalah zikir yang kelima yang kita belajar. Apakah dia? Subuh, Quddus, Rabbul Malaikah Warruh. Hanya 5 perkataan. Subuh, Quddus, Rabbul Malaikah Warruh. Malaikah maksudnya Tuhan kepada para malaikat, dan juga ar-ruh, Tuhan kepada Jibril alaihi salatu wassalam. Maka ini adalah zikir yang kelima yang boleh dibaca dalam rukuk. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di sini. Apa kata Imam Nawawi rahimahullah? Para ahli bahasa Arab mengatakan subuh dan juga perkataan Quddus yang kita baca dalam riwayat tadi boleh dibaca dengan berbaris depan dhammah, dan juga boleh dibaca dengan baris atas fathah. Lalu subuh boleh, sabuh pun boleh, Quddus pun boleh, Qaddus pun adalah boleh. Okey, manakah yang paling baik? Yang paling baik kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala adalah dibaca dengan dhammah seperti mana yang ada dalam kitab kita. Itu yang paling afdal. Tapi kalaulah baca baris atas pun boleh, tetapi afdalnya baca baris depan. Itu lebih fasih, itu lebih banyak diguna pakai.
Seterusnya, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan riwayat yang berikut, yang mana zikir yang keenam dalam rukuk yang boleh dibaca, sabit daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul Tuan Nasir kata selalunya dengar waktu tarawih. Ya, ketika mana pada waktu itu Bilal mengungkapkan, tapi sebenarnya ianya adalah zikir dalam keadaan rukuk. Seterusnya Imam Nawawi membawakan riwayat yang ke-135. Kata Imam Nawawi, wa rawaina an Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, kami meriwayatkan daripada Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, apa kata Auf bin Malik? Aku salat bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda berdiri dan membaca surah Al-Baqarah. Apabila baginda sampai pada ayat mengenai rahmat, baginda berhenti sebentar dan memohon rahmat. Ini kita telah belajar tajuk ini. Bila tiba pada ayat rahmat, ayat kebaikan, mintalah perkara itu. Bila tiba pada ayat azab, siksaan, mohonlah perlindungan daripadanya. Maka apabila baginda Nabi SAW tiba pada ayat mengenai azab, baginda berhenti sebentar dan memohon perlindungan. Tajuk ni kita telah belajar pada muka surat yang ke-128 hingga 130. Yang ini kita telah belajar. Pada muka surat 128 hingga 130. Bahkan Imam Nawawi membawakan sebahagian daripada ayat-ayat sebagai contoh. Maka bila tiba pada ayat rahmat, minta. Bila tiba pada ayat azab, maka mohon perlindungan. Kata Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian baginda rukuk yang lamanya sama seperti baginda berdiri. Riwayat Auf bin Malik ini adalah lebih kurang sama dengan riwayat Huzaifah Ibn al-Yaman pada riwayat yang ke-129. Lebih kurang sama seperti riwayat 129, namun ianya menunjukkan keadaan yang berbeza. Maka Nabi SAW rukuk begitu lama seperti mana Nabi berdiri. Dalam rukuk ini baginda membaca, ini adalah zikir rukuk yang keenam. Apakah yang Nabi SAW baca? Nabi SAW baca, sama-sama sahabat ikut. Boleh ke boleh? Mohon sahabat untuk ikut bersama. Subhana. Lagi sekali, sama-sama ikut. Subhana Zil Jabarut Wal Malakut Wal Kibriya Wal Azamah. Masya Allah. Satu pujian yang sangat indah buat Allah. Lagi sekali. Subhana Zil Jabarut Wal Malakut Wal Kibriya Wal Azamah. Maka apa kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala? Apakah terjemahannya? Subhana, Maha Suci. Siapakah yang kita sedang tanzihkan, yang kita sedang puji? Zat yang Al-Jabarut, memiliki kekuatan. Allah memiliki segala jenis kekuatan. Wal Malakut, zat yang memiliki kekuasaan. Kita puji dia, itulah Allah. Wal Kibriya, zat yang pada waktu itu memiliki kemegahan. Lalu di sini diterjemahkan sebagai sombong, kurang tepat, tapi lebih kepada terjemahan kemegahan. Lalu mohon sahabat-sahabat ambil pen ataupun pensel, tuliskan di atasnya kemegahan. Di atas perkataan kesombongan itu adalah kemegahan. Zat yang memiliki kemegahan. Wal azamah, dan zat yang memiliki keagungan. Kita puji Allah dengan 4 sifat ini kerana Allah memang layak dengan keempat-empat sifat ini. Maka seterusnya kata Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mana baginda Nabi SAW dalam sujud, baginda juga membaca seperti itu. Dalam sujud pun baginda Nabi SAW membaca zikir yang sama. Subhana Zil Jabarut Wal Malakut Wal Kibriya Wal Azamah. Maka ini zikir yang patut kita amalkan. Dalam rukuk pun boleh baca, dalam sujud pun boleh baca.
Maka ini adalah zikir yang keenam yang kita baca. Lalu ada 6 zikir. Lalu selain daripada kita dah biasa amalkan Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, maka kita juga cuba untuk amalkan zikir-zikir yang ini, yang lain ini ketika mana dalam rukuk. Okey. Lalu riwayat Auf bin Malik ini daripada mana? Kata Imam Nawawi, ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga oleh An-Nasai dalam kitab As-Sunan mereka. Disampaikan pula oleh Imam Tirmizi dalam kitab Asy-Syama'il beliau dengan sanad yang sahih. Maka ini adalah zikir yang keenam yang kita belajar, yang boleh dibaca ketika mana rukuk. Seterusnya, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala membawa dalam riwayat yang ke-136. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, terima kasih kepada Kak Safia yang bantu sharekan zikir ini dan juga riwayat ini, dan juga beberapa lagi sahabat yang lain yang bantu di ruang komen. Terima kasih banyak-banyak. Moga Allah balas dengan sebaik-baik ganjaran. Terima kasih Kak Zaliha dan juga sahabat-sahabat yang lain. Yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Seterusnya, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pada riwayat yang ke-136 membawakan riwayat dalam Sahih Muslim. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb. Apakah terjemahannya? Sabda Nabi, agungkanlah Tuhanmu ketika mana kamu berada dalam keadaan rukuk. Agungkan Tuhanmu. Sebab itu kita nampak perkataannya adalah Subhana Rabbiyal Azim. Maka kalau kita tengok nota kaki yang ke-85, hadis ini ada dalam riwayat Sahih Muslim daripada Abdullah bin Abbas. Apakah riwayat ini secara lengkap? Maka ditulis di sini pada nota kaki yang ke-85, ketika rukuk, agungkanlah Tuhanmu, dan ketika sujud, berdoalah dengan bersungguh-sungguh, kerana saat itu doa kalian berhak untuk dimakbulkan. Kita lihat nota kaki yang ke-85. Ada disebutkan di situ pada nota kaki yang ke-85. Maka pada nota kaki yang ke-85 ada riwayat itu secara penuh. Maka Nabi SAW bersabda, agungkanlah Tuhanmu ketika mana rukuk. Tetapi ketika mana sujud, maka mintalah kepada Tuhanmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seterusnya, apa kata Imam Nawawi yang kita boleh belajar di sini? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, perlu diketahui bahawa hadis di atas adalah inti kajian bab ini, iaitu mengagungkan Allah ketika rukuk dengan apa sahaja lafaz. Sebenarnya boleh. Maka sebenarnya dengan apa jua lafaz boleh pada waktu itu untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa yang terbaik? Apakah yang paling afdal? Lalu daripada sini menjadi dalil bahawa boleh sahaja untuk membaca zikir-zikir dalam rukuk selain daripada doa-doa yang kita belajar tadi. Walaupun ada banyak dah 6 doa, boleh sahaja untuk berzikir dengan zikir-zikir yang lain. Sebab kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadis ini, wa'lam anna hadzal hadithil akhir huwa maqsudul fasal. Itu adalah intipati akan perbincangan kita. Okey, tetapi apakah lafaz yang terbaik dalam untuk kita baca ketika mana rukuk? Kata Imam Nawawi, tetapi yang terbaik ialah membaca seluruh zikir ini. Sebab itu semalam pun saya kata yang mana kita nak buat. Begitu juga hari ini saya bertanya, siapa yang nak azam? Kenapa? Sebab afdalnya adalah ke-6 zikir tadi kita baca. Tetapi dengan syarat tak mengganggu orang lain. Apakah maksud tak mengganggu orang lain? Bukan pada waktu itu kita adalah imam, kerana pada waktu itu akan menyusahkan pada jemaah yang mungkin dalam urusan yang segera yang mereka nak lakukan.
Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, afdalnya adalah membaca seluruh zikir ini jika boleh dan tidak sampai mengganggu orang lain, tidak sampai mengganggu orang lain. Bilakah kita tak mengganggu orang lain? Contohnya bila kita solat sendirian dalam solat-solat sunat kita, ataupun ketika mana kita berada sebagai imam sekalipun dan makmum di belakang dia redha dan dia setuju dan dia terima, maka tak ada masalah. Maka afdalnya kita baca semua ini, kerana ini adalah pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Nawawi, tapi Imam Nawawi ajar mulakan dengan tasbih. Jika mahu diringkaskan cukup dengan tasbih. Mulakan dengan tasbih, Subhana Rabbiyal Azim. Tapi kalaulah nak ringkas, sibuk sangat, nak segera sangat, ada urusan sangat, baca Subhanallah pun cukup. Itu maksud Imam Nawawi. Sebab itu kadar minima untuk rukuk adalah kadar Subhanallah. Itu kadar dia. Kadar tamakninah waktu rukuk adalah Subhanallah. Lalu kalaulah sibuk sangat pada waktu itu, kita tak dapat nak baca semua, tak dapat nak baca Subhana Rabbiyal Azim 3 kali, maka sekurang-kurangnya adalah rukuk itu baca Subhanallah. Itu kalau kita memang berada dalam keadaan yang sangat-sangat nak segera. Tetapi afdalnya adalah pada waktu itu kita luangkan masa untuk solat. Kalaulah nak ikutkan sibuk, sebenarnya tak pernah kita ni ada masa lapang. Bila masa lapang pun kita sibuk dengan perkara-perkara yang istilahnya sia-sia. Kita sibuk begitu dengan perkara yang istilahnya adalah sia-sia. Maka sebab itu ketika mana kita sibuk pun, luangkanlah masa untuk Al-Quran. Sebab itu waktu solat itu dah diketahui. Waktu solat itu dah diketahui bila? Kenapa? Supaya kita boleh melapangkan masa untuk solat. Bukannya kita solat bila kita ada masa lapang. Nak tunggu ada masa lapang kita solat, tak akan pernah adanya masa lapang. Sebab bila ada masa lapang pun kita sibuk dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah kadangkala, dengan perkara yang tidak mendatangkan manfaat kadangkala untuk dunia dan akhirat kita. Namun kalaulah dia benar-benar sibuk, sekurang-kurangnya ucapan Subhanallah sekali. Okey. Tetapi apakah minima yang paling sempurna? Yang paling minima Subhanallah. Tetapi paling sempurna yang kita biasa buat adalah kesempurnaan minimum terletak pada 3 kali bacaan tasbih. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Itu adalah yang paling minima. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ahlan, saya nampak ada yang baru join. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Moga-moga ramai yang beroleh manfaat. Sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Imam Nawawi? Namun sekali bacaan sahaja sudah memenuhi inti tasbih itu, seperti mana yang kita sebut tadi. Baca sekali pun sebenarnya dah mencukupi. Akan maksud hadis 136 pada waktu itu untuk puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya kata Imam Nawawi, dianjurkan jika ingin meringkaskan sebahagian zikirnya, maka baca sebahagian zikir itu sekali dan sebahagian lagi pada waktu yang lain. Kalaulah pada waktu itu nak ringkaskan, maka bacalah ketika mana kali ini sebahagian, dan namun akan tetapi bacalah keseluruhannya pada waktu yang lain. Jangan langsung jadikan kebiasaan baca separuh sahaja. Jangan jadikan kebiasaan. Boleh nak baca separuh, namun pada waktu yang lain cuba untuk pada waktu itu baca penuh. Ini maksud Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. وَهَكَذَا يَفْعَلُ فِي الْأَوْقَاتِ حَتَّى يَكُونَ فَاعِلًا لِجَمِيعِهَا, supaya sedar tak sedar kita boleh mengamalkan keseluruhan zikir. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, begitu juga yang dilakukan pada waktu-waktu solat sehingga dapat membaca keseluruhan zikir. Demikian juga dianjurkan pada setiap zikir. Contohnya kita tahu banyak zikir, maka cuba
Kalaulah kita tak dapat nak baca semua, maka cuba contohnya zikir ni ada 6 riwayat. Kita baca untuk satu rakaat 3 zikir. Rakaat yang seterusnya 3 ataupun 2-2. Supaya pada waktu itu kita boleh mengamalkan keseluruhan zikir. Muka surat 133, kata Imam Nawawi, selain itu perlu difahami bahawa menurut kami dan jumhur ulama, sunat membaca zikir ketika rukuk. Tapi kalaulah seseorang tu tinggalkan zikir waktu rukuk, subhanallah pun dia tak ungkap, dia tak baca, punya dia sibuk sangat. Kata Imam Nawawi, apabila ditinggalkan sama ada dengan sengaja ataupun tidak, solatnya tidak batal. Tak batal. Walaupun contohnya dia rukuk, tapi dia langsung tak baca apa-apa. Dia langsung, contohnya makmum, kadangkala dalam keadaan dia leka, maka pada waktu itu dia tak sedar apa-apa. Maka pada waktu itu imam rukuk, dia rukuk. Imam sujud, dia sujud. Tapi dia langsung tak baca apa-apa zikir. Maka adakah sah solat macam tu? Maka kata Imam Nawawi sah. Maka solatnya tak batal kalaulah dia tinggalkan zikir-zikir ini, rukuk ini walaupun dengan sengaja. Bahkan tidak berdosa dan tidak perlu menggantikannya dengan sujud sahwi. Walaupun adalah sunat untuk dibaca, namun kalaulah ditinggalkan dengan sengaja sekalipun tidak merosakkan solat. Kata Imam Nawawi, manakala Imam Ahmad bin Hanbal dan sebahagian ulama berpendapat bahawa hukum zikir itu adalah wajib. Ini pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Oleh kerana itu, bagi orang yang bersolat, kata Imam Nawawi, seharusnya menjaga zikir ini kerana jelas terdapat perintah berkenaannya seperti mana yang ada dalam hadis-hadis sahih, seperti mana pada hadis yang ke-136 tadi. Kan 136 tadi, ianya menggunakan lafaz amar, fa'azzimu, maka agungkanlah Allah. Fa'azzimu, Nabi SAW menggunakan perkataan perintah. Maka sewajarnya untuk mengambil berat tentang perintah yang Nabi SAW sebutkan. Sebab itu kata Imam Nawawi, contohnya pada hadis yang kita baca pada riwayat 136 tadi, pada waktu rukuk, agungkanlah Tuhan, dan hadis-hadis yang telah disebutkan sebelumnya, tujuannya adalah supaya dapat terkeluar daripada perbezaan pendapat para ulama, wallahu ta'ala a'lam. Maka ini dia bicara yang detail oleh Imam Nawawi tentang tasbih rukuk. Selalunya kita tasbih rukuk, kita ingat subhana rabbiyal azim sahaja. Ini penerangan yang detail. Kebanyakan tasbih-tasbih tentang rukuk, kalaulah nak baca minima baca apa, minima tetapi sempurna baca apa. Kalaulah nak pilih-pilih zikir, boleh ke tidak. Kalaulah tak baca zikir, sama ada sengaja ataupun tidak, apakah hukum dia? Maka Imam Nawawi menerangkan semua jawapan tentang persoalan tersebut. Pada fasal yang berikutnya, Imam Nawawi ingin menarik perhatian tentang apakah hukum membaca ayat Quran ketika mana rukuk. Ketika rukuk dia baca ayat Al-Quran, apakah hukum dia? Maka itu kita akan sambung esok insya-Allah. Kepada sahabat-sahabat yang kali pertama join, mohon jasa baik untuk bantu share akan program kita. Mohon bantuan untuk kongsi dan juga sebar luas. Insya-Allah kita akan jumpa jam 8 malam nanti dalam pembacaan kitab Arba'un Al-Khairiyah, 40 hadis berkenaan sebaik-baik perkara dan amalan. Yang mana sangat menarik, ambil masa tak lama, lebih kurang 10 minit sahaja dalam sementara nak menanti waktu pergi ke masjid ataupun surau, ataupun bersiap-siap nak solat di rumah, mungkin tak dapat giliran dan sebagainya. Maka kita akan berkongsi sepotong 2 hadis daripada buku Arba'un Al-Khairiyah insya-Allah. Kita jumpa jam 8 malam nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu adakah belajar sesuatu? Kalaulah rasa belajar sesuatu, benda yang sebelum ni tak tahu, apa kata sahabat bantu share pada orang lain. Kalaulah kita yang setiap hari belajar pun kita belajar sesuatu yang baru, bagaimana dengan orang yang tak diberi peluang untuk belajar kerana kesibukan? Maka share, kongsikan, sama ada letakkan di WhatsApp status ataupun pada waktu itu letakkan di Facebook, ataupun sharekan di mana di WhatsApp grup keluarga, sharekan.
Kalaulah risau kita salah, maka sharekan daripada kitab, ambil daripada kitab. Lalu itulah ilmu. Ilmu kalaulah terhenti sampai kita, maka ianya terhenti sampai itu. Dahlah kita tak ada peluang nak amalkan kadang-kala kerana sibuk, kita tak sampaikan pada orang lain yang mungkin pada waktu itu akan amalkan. Sharekan. Bukan sekadar share dalam bentuk Facebook share ni, tidak. Tetapi sharekan dalam bentuk tulisan sahabat-sahabat. Moga-moga kerana kalaulah sharekan dalam bentuk 30 minit ni panjang, tak ada orang yang ada masa nak tengok kecuali sahabat-sahabat yang Allah berikan anugerah, yang Allah pilih. Tapi sharekan, ambil poin tertentu, sharekan dalam bentuk tulisan. Moga-moga ada yang mendapat manfaat. Lalu kepada yang kali pertama join, jangan lupa untuk join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Terima kasih semua.